Assalamualaikum. Bertemu kita lagi kembali pada minggu ini. Okey, untuk minggu ini kita masih dalam topik cahaya. Tajuk cahaya. Kalau minggu lepas kita belajar berkaitan dengan cahaya bergerak lurus. Okey, tapi pada minggu ini kita akan belajar topik yang seterusnya iaitu berkaitan dengan pantulan cahaya. Sifat cahaya yang seterusnya iaitu pantulan cahaya. Okey? Okey, pantulan cahaya, semua sedia maklum bahawa pantulan cahaya ni dia melibat apabila kita melihat cermin dan kita nampak imej kita terbentuk pada cermin, okey, ini dinamakan pantulan cahaya. Tapi bagaimana? Okey, cahaya yang menyinari kita, kalau kita dengan cahaya menimpa kepada muka kita, contohnya kita lihat cermin muka kita. Okey, lepas tu cahaya yang menyinari kita sebenarnya dipantulkan ke arah cermin dan cermin itu pula memantulkan imej kita ke arah mata kita. Okey. Okey, contoh lain selain cermin muka, apa dia? Imej pada permukaan air. Okey, kalau perasan baru-baru ini sebelum PKP ni ada satu tempat di Selangor, saya tak pasti, rasanya di kawasan Kuala Selangor, saya tak sure. Tapi ada satu tempat tu pantainya boleh memantulkan imej orang yang berdiri di situ. Okey, dekat tak salah saya pantai tu panggil apa? Cermin Pantai Cermin ke apa, saya tak pasti, tapi ada di Selangor. Tapi sekarang ni sebab PKP dia jadi dikurang, tak adalah aktiviti orang yang akan pergi sana. Kalau tidak, kawasan tu memang penuh orang yang berebut-rebut nak ambil gambar sebab boleh memantulkan imej kamu di permukaan tanah, di pasir tu Okey, seterusnya imej pada permukaan lantai jubi. Ni biasanya lantai jubi yang licin lah. Bukan, biasanya kita boleh nampak kalau dekat hotel-hotel yang mahal, biasa ada jubi yang melicin tu. Okey, kemudian imej pada permukaan logam. Yang ni kebiasaannya kalau kita nampak macam sudu. Ini contoh sudu kan. Tapi kadang-kadang cerik yang bersifat logam pun boleh memantulkan muka kita di situ. Okey, kalau kita lihat. Okey, seterusnya infoscience. Ni kena ingat betul-betul. Infoscience ni penting sebab benda ini memang reality. Infoscience. Bulan sebenarnya bukanlah sumber cahaya. Bulan tidak menghasilkan cahayanya sendiri. Tetapi bulan yang kelihatan bercahaya tu pada waktu malam kerana bulan dia memantulkan cahaya yang diperolehi daripada matahari dan dipantulkan ke arah bumi. Sebab tu kita nampak pasti bulan bercahaya kan. Tapi sebenarnya bulan tidak menghasilkan cahaya sendiri. Tapi cahaya yang dipantulkan daripada cahaya matahari. Okey. Dan terdapat bahagian berkilat. Kalau kita ada lampu sulur kan, kita nampak tak ada bahagian berkilat di sekeliling mentol tu. Kenapa? Supaya cahaya dapat dipantulkan. Kemudian cahayanya lebih kelihatan, kecerahan cahaya tu lebih bertambah banyak. Okey, besar. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Kegunaan pantulan cahaya. Ni biasa kita kena tahu pantulan cahaya apa guna dalam kehidupan seharian kita ni, ada sahaja yang melibatkan sifat cahaya, pantulan cahaya. Contohnya kalau kita pergi klinik gigi, kita cek gigi kita, doktor akan menggunakan cermin pergigian. Untuk apa? Untuk melihat keadaan gigi kita, adakah bahagian yang ada yang terlindung ni ada mempunyai kerosakan ataupun tidak. Kemudian kalau perasan mak ayah pergi ke kedai kasut, ada cermin, perasan tak? Cermin itu digunakan untuk melihat imej kasut yang dipakai. Kan takkanlah kita nak ambil cermin kita nak tu kan. Biasanya sebab tu cermin disediakan oleh biasanya peniaga kasut untuk memudahkan pelanggan untuk melihat kasut di kaki yang dipakai oleh pelanggan ketika itu. Okey, seterusnya. Kedai gunting rambut pun kadang-kadang ada
cermin. Apa dia? Sebab apa? Supaya pelanggan di kedai gunting rambut boleh melihat image bahagian belakang kepalanya melalui cermin yang diletakkan di belakang. Mudahlah kan, betul tak? Okey, seterusnya. Yang ini. Ini kita panggil sebagai periskop. Okey, periskop dia menggunakan konsep pantulan cahaya. Kebiasaannya paling mudah kita dapat lihat periskop ni digunakan oleh kapal selam. Yang digunakan oleh tentera laut dah. Okey, kapal selam mempunyai periskop khas di mana tentera laut dapat melihat objek yang berada di permukaan laut dari dalam kapal selam dengan menggunakan periskop. Yang ni periskop. Okey, sini ada cermin. Cermin ini akan memantulkan cahaya yang daripada objek ini dan dipantulkan balik kepada mata manusia. Okey. Kemudian dua cermin ni. Okey, seterusnya cermin sisi kenderaan. Tak kisahlah kereta ke, van ke, lori ke. Dia membolehkan kita melihat objek di belakang dan sisi kenderaan. Ini biasalah kalau kita naik kereta, kita naik bas, kita akan nampak cermin-cermin ini. Okey. Okey, seterusnya cermin cembung. Ini di jalan raya di tempat kita ni jarang nampak, tapi biasanya kalau perasan di jalan-jalan utama yang ada selekor, dia akan ada cermin ini. Kenapa cermin ini penting? Sebab membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terlindung. Betul tak? Kalau kat selekor tu kita tak nampak kan kereta di bahagian depan. Jadi cermin ini berfungsi untuk membolehkan pemandu melihat kenderaan yang terlindung daripada pandangannya untuk mengelakkan apa? Kemalangan. Okey? Okey. Kamu kena tahu apa di pantulan cahaya dan kamu juga kena tahu berkaitan dengan gambar rajah sinar pantulan cahaya. Okey, kalau kita ada lampu solar atau apa saja cahaya-cahaya bila dipantulkan pada permukaan yang rata dan licin seperti cermin muka, cahaya akan dipantulkan kembali. Nampak dia ada sinar tuju dan dia ada sinar pantulan. Yang sinar yang dipantulkan, cahaya yang dipantulkan ada panggil sinar pantulan. Okey? Dia ada sudut dia sendiri. Okey? Okey, itu saja untuk minggu ini. Jika ada sebarang persoalan boleh hubungi saya. Kita jumpa lagi pada PDPR kita yang seterusnya. Itu saja. Assalamualaikum. Bye.